Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Ibadah korban yang kita raikan pada Saban tahun, apatah lagi kita sudah berada di dalam bulan yang mulia. Ribuan, malah menjelang 2-3 minggu lagi ini, jutaan umat Islam sedang berkumpul di Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Tetapi dalam aspek ibadah korban, hari ini kita melihat ibadah korban bukan hanya tertumpu dalam konteks lokaliti ataupun tempat di mana kita berada, tetapi ia sudah melangkaui negeri, melangkaui daerah, melangkaui negara pada ketika ini. Dan banyak sekali badan-badan bukan kerajaan, terutamanya badan-badan misi kemanusiaan sudah menganjurkan misi korban untuk rakan-rakan kita di negara-negara yang tidak berkemampuan dan juga negara-negara yang sedang bergolak. Jadi untuk itu kita akan bincangkan pada hari ini. Situ begitu orang kata pun cukup signifikan perbincangan pada hari ini dalam kita memperingati ibadah haji dan juga ibadah korban. Begitu juga kita terus mengingati rakan-rakan yang tidak berkesempatan dan dalam keadaan orang kata pun berperang dan sebagainya. Jadi bersama saya pada hari ini rakan saya lama tidak berkesempatan ke Esrawani. Assalamualaikum Tuan Haji Zairul Syahfuddin Zainal Abidin, Pengarah Negara Islam Relief Malaysia terasing di Esrawani sebenarnya. Mungkin Zairul, kita sudah bercerita ini bukan kali pertama, malah saya rasa sudah kali ketiga keempat ibadah korban dilakukan oleh Islamic Relief. Tapi sebelum kita ke ibadah korban, tapi mungkin boleh bagi sedikit kata pun insight bagaimana keadaan bantuan-bantuan kemanusiaan yang sedang dijalankan oleh rakan-rakan Islamic Relief, kerana kita tahu Islamic Relief berada di semua kawasan yang bergolak dan negara-negara yang masih memerlukan bantuan, terutamanya di Timur Tengah dan juga Afrika misalnya. Mungkin boleh membagi sedikit kata pun keadaan terkini, terutamanya di Syria misalnya. Kita tahu ribuan, malah mengikut kata pun laporan United Nations, jutaan pelarian berada di kata pintu-pintu sepadan di negara Syria, begitu juga di Mesir. Walaupun itu merupakan pergolakan dalaman, tapi menyebabkan ramai sekali terlibat, terutamanya mereka-mereka yang terkesan akibat pergolakan di Mesir, dan begitu juga di negara-negara Afrika yang kita tahu Saban tahun ada pergolakan dan juga bala bencana dan sebagainya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nazri. Lama kita tak berjumpa. Kita berjumpa dalam doa insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebagaimana yang ni, saya mengambil kesempatan pada saat ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang biasa yang menonton Astro Awani dan bersama dengan kita, ya. Ada yang seumur hidup dan ada yang insya-Allah bila ada kemampuan dia menderma dan sebagainya, yang terus menerus bersama dengan kita, kerana Islamic Relief ini sejak daripada 1984 sehinggalah ke hari ini kita alhamdulillah masih beristiqamah untuk meneruskan usaha kemanusiaan ini. Kita sedia maklum bahawa isu-isu kemanusiaan ini bencana ini dia berlaku sebab dua. Yang pertamanya man-made disaster, krisis dan sebagainya, dan juga yang oleh kerana hujan, gempa dan yang suatu dengannya. Yang pertamanya mungkin secara ringkas, sebab dalam berita awal ni pun sebut tentang pengeboman di Kenya baru-baru ini. Sebenarnya mall yang dibom itu berdekatan sangat dengan pejabat Islamic Relief Kenya. Di Nairobi, ya? Di Nairobi, that's right. Yang mana kita memberikan sokongan kita dalam projek-projek pembangunan di Kenya dan di Somalia. Now, as far as Syria is concerned, kita apabila krisis kemanusiaan ini berlaku pada bulan Mac 2011, pada bulan Mei 2011, saya ulang, Mei 2011, sudah 2 tahun lebih kita sudah memberikan sokongan sebanyak yang mungkin melalui sempadan-sempadan kita di Jordan, Iraq dan juga Lebanon. Dan alhamdulillah pada awal 2012 kita sudah memasuki berada di dalam Syria sendiri. Sebagaimana yang Saudara Nazri sebutkan, itu perkiraan United Nations 6 juta. 6 juta. Tapi anggaran kita kebiasaannya adalah lebih daripada itu yang terkesan. So seperti biasa di Syria juga, apa yang kita hadapi ialah isu accessibility, capaian kita untuk memberikan bantuan, dan yang keduanya ialah security. Kerana walaupun kita memakai maknanya logo sebagai yang tidak berpihak kepada mana-mana, tetapi kadang-kadang kita lihat seolah-olah pro sesuatu mazhab ataupun favor kepada sesuatu. Itu maknanya cabaran yang kita hadapi. Dan kemudian on the other front pula, Islamic Relief Mesir, Egypt, kita masih meneruskan projek kita, tetapi sebagaimana yang dimaklumkan oleh kawan-kawan di sana, sebab kita di sana membantu contohnya di Helwan, yang mana saya rasa kita sudah berkunjung ke Helwan. Saya rasa di sini sudah melihat, alhamdulillah, dan mereka sudah mendapat bangunan baru tentang projek untuk kanak-kanak istimewa, dan juga perkampungan di Al-Ayat. Saya rasa Haji Nazri pun ingat kita pergi sana. Kata pun di tebing Sungai Nil.
Betul, betul. Cabaran di situ ialah oleh kerana perintah berkurung ataupun curfew yang berpanjangan. Jadi walaupun kita ada stok kita, ada pekerja kita, tetapi nak membawa stok itu ke sana menjadi cabaran bagi kita. Apa isu yang menjadi orang kata pun kegusaran rakan-rakan misi bantuan Islamic Relief yang terutama juga ada di Syria misalnya, kerana kita tahu keadaan begitu masih dalam keadaan tidak menentu, suasana begitu mendesak dengan cuaca pun semakin sejuk dan sebagainya. Begitu juga semalam pun kita mendengar 2 hari lalu kerajaan Britain mengumumkan tambahan peruntukan lebih $160 juta untuk pelarian di Syria. Ini merupakan satu bentuk bantuan jumlah yang terbesar setakat ini diumumkan oleh sebuah kerajaan. Pastinya ia akan melalui rakan-rakan Islamic Relief dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa suasana masih tidak menentu dan misalnya rakan-rakan di Malaysia bukan hanya Islamic Relief tapi badan-badan agensi lain juga bertengkur lumus memungut ataupun derma bantuan-bantuan yang berkenaan untuk menyalurkan kepada mereka-mereka yang berkenaan di kawasan yang terlibat. Jadi bagaimana Islamic Relief menghadapi suasana ini? Ini seperti biasa, ialah sebagai kita NGO antarabangsa dan ini yang kita lalui. Cabarannya lah seperti yang saya sebut, isu security satu, isu untuk capaian accessibility adalah satu hal yang lain, ya, keselamatan pekerja kita, volunteer kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya ialah untuk mendapatkan stok juga. Kerana maknanya sekiranya kita, kalau macam NGO-NGO yang lain yang menggunakan implementing partner, dia kena memastikan implementing partner itu adalah yang memastikan perkara yang nak kita disampaikan. Ya, dan poin di sini ialah kemungkinan yang kita hadapi ialah bom, landmines dan benda-benda yang sebegitu. Dan apa yang kita buat oleh kerana kita mempunyai sedikit suara di peringkat Bangsa-Bangsa Bersatu, sebenarnya CEO kami sudah pun terbang ke Geneva lebih kurang awal tahun lepas, awal lagi, untuk mendesak kepada pihak Bangsa-Bangsa Bersatu untuk membuka at least 2 or 3 hours punya, kata orang tu, ceasefire zone, supaya kami boleh masuk dan memberikan bantuan. So these are the normal challenge, tetapi Syria ni dia menjadi sangat complicated kerana dia melibatkan isu mazhab, melibatkan kuasa-kuasa besar dan sebagainya. Okey, itu Syria. Selepas ini kita akan bercerita tentang korban. Saya nak sedikit sebelum kita cerita tentang korban itu, rakan-rakan kita di Palestin juga terkesan akibat apa yang berlaku di Mesir. Kerana kita tahu akses bantuan memasuki ataupun kawasan kepungan di Gaza melalui pintu Al-Arish dan juga pintu Rafah, tetapi akibat pergolakan maka pintu tersebut dihadkan dan malah dikatakan ditutup terus dan termasuk ditutup orang kata pun laluan bawah tanah, laluan terowong-terowong tikus ini yang menjadi sumber membawa bekalan ke kawasan Gaza. Adakah Islamic Relief masih bertahan ataupun rakan-rakan di sana terus menyumbang kepada rakan-rakan di Gaza di Palestin? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya dalam agenda awani Zairul. Keadaan di Palestin bagaimana keadaan sekarang? Ya, sebagaimana soalan yang disebut tadi, sangat terkesan. Maklumat yang terkini apabila saya Skype dan berhubungan dengan saudara Munib, the new country director di sana, ialah dia sangat terkesan kerana mereka sudah pun terkepung, kita pun maklum, dan antara effort kita yang terkini ialah kita trying to raise beberapa ratus ribu euro for cash for work. Cash for work ni maknanya kita akan transferkan duit masuk ke sana, menyalurkan duit terus, dan kemudian itu akan digunakan bagi menampung penganggur yang sudah pun banyak, graduates dan sebagainya, untuk sekurang-kurangnya mereka boleh membuat pekerjaan dan kemudian dibayar gaji. Ya, so tapi itulah adatnya apabila kita terlibat dalam perkara sebegini secara sepenuh masa, secara profesional, maka kita berpandangan tanggungjawab itu perlu diteruskan. Jadi memang mereka bertahan, semangat masih tinggi, tetapi sekali-sekala kita menghantar email, kita menelpon dan sebagainya, itu cukup untuk memberikan suntikan. Macam mana dengan orang kata pun operasi kilang roti mereka, tapak-tapak pertanian mereka dan sebagainya, jika bekalan baja, bekalan orang kata pun raw material tidak boleh bawa masuk dari, terutamanya dari Mesir sebelum ini? Operasi kita nak ataupun tidak, kita menggunakan sempadan Israel juga. Sebab kita apabila kita melakukan kata orang tu trading, kita akan melakukan perdagangan itu melalui Israel, sebab itu adalah terpaksa. Betul. Ya, mana yang terpaksa kita ni, jadi mungkin harga akan naik dan sebagainya, terpaksa dihadapi, dan itulah antara pilihan yang ada pada ketika ini.
Bagaimana kita dapat kaitkan dengan Qurbani 2013 merentasi sepadan? Kerana kita tahu antara orang kata pun beneficiaries, mereka yang bakal menerima orang kata pun daging-daging korban ini, termasuk rakan-rakan di Palestin, di Syria, begitu juga di Somalia dan juga negara-negara yang sedang berhadapan dengan perang dan juga bencana alam. Jadi bagaimana kita nak memastikan, kerana Islamic Relief berada di semua tempat-tempat ini dan pastinya mereka yang ingin menyumbang dalam hal ini ingin memastikan sedekah mereka, orang kata pun hajat mereka sampai kepada rakan-rakan di sana. Saya ingin menyarankan sebegini, maknanya alhamdulillah kita saban tahun kita melakukan ibadah korban. Apa kata pada tahun ini we make a big difference, melakukan impact, transformasi yang lebih besar dalam ibadah korban kita. As a minimum of RM350 sampai ke RM1,400. Kita memberikan satu impact kepada beneficiaries ataupun penerima manfaat. Yang satunya mungkin kalau kita kaitkan dengan isu di Mali, di Kenya, di Somalia, mereka sama ada tidak pernah melihat daging ataupun mungkin setahun sekali merasakan daging. Tapi mereka yang kena konflik seperti di Syria dan sebagainya ni, maknanya isunya sekarang ni ialah bekalan makanan itu terputus oleh kerana konflik. Maka apa yang kita lakukan ialah kita buat pengedaran melalui 3 bentuk. Yang pertamanya daging segar, yang keduanya daging sejuk beku, dan yang ketiganya ialah melalui tin. Dalam tin. Jadi yang tin ni boleh dibuka dan boleh dimakan. So maknanya itulah, dan kemudian yang akan memastikan kerja-kerja ibadah korban itu dilaksanakan itu adalah staf kita sendiri. Jadi itu satu kepastian, insya-Allah dengan sedikit kemampuan yang ada, kita memastikan bahawa impak daging korban ini sampai kepada mereka yang memerlukan. 31 buah negara menjadi sasaran untuk tahun ini, dan ini merupakan tahun yang kataupun kebelakangan ini kataupun Islamic Relief sudah merentasi sepadan, dan negara-negara yang kita sebutkan tadi juga terus mendapat kataupun manfaat daripada kataupun aktiviti ibadah korban ini. Dan sudah itu juga transformasi juga mengangkat bagaimana kita membudayakan kataupun semangat kesukarelawanan. Dan saya rasa Islamic Relief kehadapan tentang itu. Mungkin ini menjadi orang kata pun senjata beberapa mata lah, bukan 2 mata saja, untuk kita menggiatkan, mewujudkan, ataupun menjadikan soul, jiwa ibadah korban ini sebagai satu pemula. Mungkin kalau orang yang tidak pernah melakukan itu sebagai satu starting point. Semangat sukarelawan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah bagi kami maknanya terlibat di dalam memberikan ataupun sumbangan kepada ibadah korban ini adalah satu perkara. Kita kena ingat juga bahawa kami tidak pernah melupakan penerima manfaat kita di Malaysia. Ya. Jadi dengan itu, kalau dalam konteks korban perdana yang akan kita lakukan pada tahun ini di Shah Alam dan juga di Jelebu, apa yang kita galakkan ialah kita menjemput kepada mereka peserta yang terlibat untuk bersama, dan bukan sahaja itu, suasana ataupun maknanya keadaan ini kita buka juga untuk mungkin yang tak biasa melapar, yang nak sembelih dan sebagainya, dia boleh terlibat, dan ini akan dapat membantu merealisasikan aspek kesukarelawanan di samping juga aspek apa ni pengorbanan. Saya ingin mengingatkan di sini, insya-Allah, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. You think humanity, you think Islamic Relief. Ya, itu kita punya ni. Kami siang dan malam maknanya memikirkan, not 24/7 aja, 26/9, 26/9 kita memikirkan tentang benda ini. Maka ingatlah, di dalam kita sedang berada di studio pada hari ini, pada saat ini, ribuan maknanya di sana sama ada disembelih ataupun mereka mati di bom, ataupun mereka tidak ada makanan dan sebagainya. Ya, tentang itu juga, kalau kita melihat kali ini juga Islamic Relief ada affiliate atau rakan-rakan bersama dalam menjayakan ibadah korban 2013, dan rakan-rakan ini juga pada badan bukan kerajaan juga ingin kata pun bersama kata pun pengalaman Islamic Relief dan juga menyalurkan kepakaran mereka. Mungkin ada rakan-rakan lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Buat masa ni pada hari raya pertama, insya-Allah kita akan melaksanakan ibadah korban perdana di Shah Alam, Masjid Fastabiqul Khairat di Batu Tiga, Shah Alam, dan of course dia akan melibatkan juga penerima-penerima korporat seperti Worldwide Holding dan beberapa syarikat lain. Separuh tu dia bukannya corporate juga, macam Mekoba Batch 74. Mereka adalah Old Boys Association, tapi ingin juga bersama. Jadi itu satu. Dan yang keduanya, sememangnya dari segi peserta tu, peserta ibadah korban yang di Malaysia pun kita jemput, dan di sinilah kita boleh merapatkan ukhuwah dan juga kita bertukar-tukar dari segi pengalaman dan yang suatu dengannya lah. Dan malahan di Jelebu lebih satu konsep yang baru. Ini kali pertama kita akan buat di
di kawasan Jelebu yang akan melibatkan pejabat agama dan juga Baitul Mal sekali di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Okey, kita perlu rehat. Yang kedua, Saudara Zairul, kita akan bincang lagi tentang korban ini kerana kita tahu ibadah korban bukan berhenti setakat itu. Dia ada orang kata pun continuity dalam bentuk yang lain pula. Dan pastinya cara orang kata pun kita memberi bantuan, cara kita bersama-sama sakit, menderita dan sebagainya dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai platform. Mungkin itu kreativiti yang sudah dilaksanakan oleh rakan-rakan di Islamic Relief. Kita nak kongsikan bersama. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini, kita masih membincangkan kurban merentasi sempadan. Itulah apabila kita bercerita tentang donation, bersama-sama dalam partisipasi dalam hal-hal kebajikan dan sebagainya. Saya rasa umat hari ini, rakan-rakan kita hari ini semakin terbuka, semakin terdekat dengan hal-hal kesukarelawanan dan juga bantuan dan sebagainya. Tetapi mungkin mereka ingin cara yang paling mudah. Inovasi adalah orang kata pun budayanya pada hari ini. Tetapi mungkin Islamic Relief ada pengalamannya tersendiri. Alhamdulillah. Maknanya bagi kita salah satu peranan yang kita mainkan juga ialah we are facilitating. Kita memudahcarakan bagi orang untuk melakukan kebajikan dan benda baik. Dan seharusnya teknologi ini adalah satu nikmat yang Allah Taala bagi yang seharusnya dimanfaatkan. Maka dalam hal ini kita boleh, maknanya pihak penderma boleh terlibat di dalam ibadah korban ini melalui Twitter, melalui Facebook, ya, di online, social media kita pun ada, dan semuanya hanya dengan satu klik komputer lepas masuk. Macam-macam method, betul, PayPal ada, transfer bank ada dan sebagainya lah. Betul. Tapi saya juga ingin mengingatkan ramai juga penderma kita yang di luar sana yang very traditional. Macam mana pun dia kata dia nak isi borang. Borang tu dia nak tulis dia lah. Baru dia dengan kanan yang memberi. Betul, dia merasakan kepuasan di situ. Itu terus kita terima juga. Dijalankan. Dan juga yang datang ke pejabat kita, datang ke kedai kebajikan kita untuk mengisi borang. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun itu poin yang pertama, kita memudahcarakan. Now, yang lebih penting lagi di sini ialah dua perkara yang saya selalu tekankan yang bertepatan dengan code of conduct kita di dalam melakukan kerja kemanusiaan sebagai NGO kemanusiaan. Dua daripada 31 code of conduct ataupun etika itu ialah transparency dan accountability. Transparency maknanya keterbukaan, anda tahu duit anda pergi ke mana, untuk apa dan sebagainya. Dan of course accountability, anda boleh melihat sendiri kita punya financing account kita, dan mudah-mudahan dengan itu akan memberikan keyakinan kepada penderma untuk maknanya sekurang-kurangnya tahu dan yakin dia boleh. Itu pengalaman saya sendiri. Itu pengalaman saya bersama rakan Zairul dan sebagainya. Apabila berkunjung ke kawasan-kawasan bergolak ini, saya rasa jumlah wang yang dibelanjakan begitu orang kata pun teliti dibelanjakan, dan gambar-gambar diambil dan akhirnya juga disampaikan kepada orang kata pun mereka yang menyumbang dan sebagainya. Itu adalah code of conduct yang biasa dilakukan dan diamalkan selama ini oleh Islamic Relief. Tetapi mungkin orang kata pun malah negara kita semakin ramai kelompok menengah ini. Mereka ini ada lebihan sedikit sebanyak wang bulanan mereka, tahunan mereka untuk menyumbang perkara-perkara sebegini, dan kadang-kadang mereka take for granted. Rakan-rakan yang mengambil peluang ramai untuk mengambil peluang-peluang ini untuk kononnya kempen itu, kempen ini dan sebagainya. Sebagai orang kata pun pekerja sukarela dan sebagainya, dan Saudara Zairul sudah lama dalam hal ini, supaya kita lebih mewujudkan orang kata pun ekosistem kesukarelawan, misi kemanusiaan yang begitu orang kata pun profesional sifatnya. Apa yang mesti ada dalam agenda badan-badan ini? Saya berpandangan bahawa being good is not enough. Maknanya kalau setakat baik dan niat bagus sahaja, alhamdulillah itu sebagai permulaan, innamal a'malu binniat. Tetapi ia tidak cukup. Especially dalam dunia sekarang ni yang macam-macam cabaran dan sebagainya. Walaupun dalam kerja kebajikan pun orang boleh copyright. Dalam kerja kebajikan pun banyak boleh diselewengkan dan sebagainya. Maka saya ingin mencadangkan di sini that pastikan metod kita itu betul. Pastikan metod kita itu, saluran kita itu betul, dan saya fikir elok juga kalau macam penderma boleh juga bertanya duit ni macam mana, pergi ke mana, untuk apa dan kepada siapa. Sebab sekiranya kita menderma untuk membina hospital, kita tak nak akhirnya duit itu menjadi sekolah. Itu pun adalah accountability. Dan kemudian apabila dibina sekolah pula, bukan sekolah yang halfway macam Erban Ayam dan sebagainya, tapi it's a full-fledged. It's a full-fledged ni, siap dengan dia punya perpustakaan, peralatan dan sebagainya. So saya fikir donors maknanya mereka mesti lebih smart, mesti lebih berhati-hati, dan juga mesti lebih kritikal terhadap ke mana duit itu pergi dan juga untuk apa. Akhirnya kenapa kita buat sebegini ialah kita kena tanya balik, kewujudan kita ni kenapa? Kenapa NGO ini wujud?
adakah dia untuk kepentingan peribadi yang tertentu ataupun adakah untuk the beneficiaries? Bagi kami very clear. We are there because of we are beneficiary driven. Kita berada di sini kerana untuk orang susah. Jadi kalau duit itu tidak sampai kepada orang susah itu, maka tidak ada makna kewujudan kita. Dan itu dalam aspek ataupun misi kemanusiaan selalu ada ataupun sinonim dengan rakan-rakan Islam, rakan-rakan yang terkesan akibat peperangan. Kebetulan mereka di kalangan umat Islam di dalam negara Islam. Tetapi saya rasa Islamic Relief berada di seluruh dunia. Di rata-rata tempat di negara-negara bukan Islam, mereka juga bekerja memberi bantuan kepada penerima manfaat bukan Islam dan sebagainya. Saya rasa satu wadah, satu platform, satu bendera yang begitu universal sifatnya, kerana isu kemanusiaan, isu bencana merentasi etnik, merentasi agama, merentasi anutan dan sebagainya. Pandangan Saudara Zairul. Alhamdulillah, sebagaimana yang Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, Qul inni Rasulullah ilaikum, yang mana Allah SWT mengingatkan kepada kita bahawa sungguhnya aku ini adalah Rasul kepada semua manusia, rahmatan lil alamin. Jadi maknanya bagi kita yang pentingnya, apatah lagi dalam keadaan Islamofobia dan cabaran-cabaran yang kita hadapi, ini adalah salah satu cara yang boleh kita menunjukkan balik kecantikan Islam itu sendiri. Ya, rahmatan lil alamin. Dan apatah lagi dengan sedikit kepercayaan yang ada, saya bagi satu contoh sekarang. Islamic Relief Haiti. Kenapa berada di Haiti? Sedangkan di Haiti hanya 0.2% umat Islam. Hampir tidak ada pun orang Islam. Tapi Alhamdulillah, Islamic Development Bank memberikan amanah kepada kami untuk membina 5 buah lagi sekolah di Haiti. Sedangkan akibat yang ada di situ gempa bumi sebelum ini. Akibat daripada gempa bumi. Dan yang ada di situ, kita pun sedia maklum, negara yang termiskin di hemisfer barat, dan kemudian kebanyakannya adalah sama ada pagan ataupun orang Kristian. Jadi saya fikir maknanya di sini kita sama-sama memainkan peranan, because this is actually very very important. Semakin ramai orang yang susah, sama ada kerana konflik peperangan, it will never end. Kita tak tahu. Dan maknanya kita yakinlah bahawa setiap daripada sumbangan kita, sedekah kita itu merupakan amal jariah kita yang akan menjadi penerang kita dalam kubur. Okey, Ustaz Zairul, jual barang sikit. Dibuka pada 24 Ogos 2013 dan penuntutnya bila untuk Qurbani 2013 ni? Tarikh tutup telah dilanjutkan kepada 12 Oktober 2013. Bagi mereka yang ingin terus bersama-sama, bagaimana? Boleh, maknanya melayari laman web kita. Saya tak pasti ada. Nanti kita akan letak kemudian. Nanti akan letak. Kita buka kepada 31 buah negara. Setakat ni 8 negara sudah tutup. Maknanya kita dah tak buka. Dah penuh. Tapi masih banyak lagi yang boleh kita bantu. Dan itulah saya fikir, maknanya jangan tunggu sampai last minute lah. Kenapa jangan tunggu sampai last minute? Susah kita nak buat kerja nanti. Sebab dia memakan masa untuk kita mencari bekalan dan sampai dan sebagainya. Saya rasa maklumat ada di laman web Islamic Relief. Boleh anda layari di sana, dan jika ada sebarang masalah, jika ada kemusykilan, boleh hantar kepada kami di Esrawani dan kita akan ajukan kepada rakan-rakan di Islamic Relief termasuk Saudara Zairul. Terima kasih kepada anda. Jangan lupa bersama kami terus di Agenda Awani dan terus bersama Esrawani kerana kami memberikan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih.